Assalamualaikum, saya Ali. Jangan lupa saksikan saya di Selamat Malam Malaysia. #Selamat Malam Malaysia di saluran berita RTM My Freeview 123 dan FB Live Selamat Malam Malaysia. Dan juga anda di luar sana boleh klik RTM Klik Streaming Online. Dan jangan lupa share banyak-banyak ya untuk FB Live malam ini pada pukul 11 malam. Jangan lupa saksikan saya. Bye. Ya, itu dah kita dah tengok tadi poster pun ya, video dia pun ya. Kita bawakanlah sekarang ni Syed Ali. Inilah dia pelakon kita, usahawan dia. Dan juga kalau siapa yang ingat lagi 2 tahun lepas, apa dia iklan? Iklan untuk apa? Untuk anti dadah, betul tak? Ada fakta yang salah ke? Bukan Dah malam hari kau nak tidur pun kacau. Okey, senang dia buat kerja. Okey, pada penonton semua, kita terusnya bersama dengan tetamu yang seterusnya, Rizwan. Amboi Syed, bukan main lagi. Tadi mula datang main excited kan? Saya tu lu jangan diusik orang tengah tidur gitu kan. Ya, jangan dikejutkan orang tengah tidur ni. Okey. Apa ni? Ini kita nak tanya ni lah tadi. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam daripada saya. Sebelum tu saya nak tolong wawarkan, jangan lupa #Selamat Malam Malaysia. Sekarang ni tengok FB Live kita, macam-macam maklumat, informasi ada sekarang ni. Boleh saksikan bersama saya dan juga kita punya pengacara dan pelbagai sekali informasi ada malam ni. Okey. Ni dia kamera kat sini. Jangan tengok benda lain. Mata di sini. Okey. Malam ni kita ada bincang ataupun topik hangat untuk siapa pengacara? Kan siapa yang pengacara sekarang ni? Alah, senangnya lah macam ni. Terima kasihlah Tuan Penebik jemput tetamu yang senang buat kerja macam ni kan. Ini tajuk kita ni, cara selanjutnya. Ini berkait dengan tajuk kita ni, cabaran belia ni. Pelbagai inisiatif yang diambil. Kalau pengalaman daripada Syed sendiri kan, ada tak kawan-kawan belia yang memang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni? Untuk rakan-rakan yang selebriti pun ada, yang rakan-rakan bukan selebriti pun ada. Yang terkesan orang kata teruk juga. Struggle juga dan memang orang kata dia tak boleh nak buat apa dah. Macam tu. Pada saya mungkin orang kat luar tengok saya dah lama tak syuting, tak berlakon sebenarnya kan. Pada saya sebab sebelum jadinya pandemik ni pada diri saya lah, pada kita semua yang terjadi sekarang ni, sebab daripada saya prepare ataupun saya buat persediaan awal dengan orang kata melakukan perusahaan ke, buat usahawan sendiri ke, buat benda-benda yang sepatutnya lah. Maknanya sebelum PKP lagi ke macam mana? Sebelum. Jadi orang kata sediakan payung sebelum hujan lah. Awal persediaan dia sangat awal. Tapi kalau nak buat sesuatu benda tu kita kena serius. Kita kena fokus dengan apa kita nak buat, and then kita kena orang kata strategik lah dengan bulan depan macam mana, bulan ni macam mana, macam tu. And then pada sebab kita tak tahu benda-benda ni akan terjadi pada diri kita kan. Jadi datangnya pandemik ni. So bila datangnya pandemik ni, so banyak benda yang orang kata yang tak sepatutnya berlaku lah. Macam tu. Okey, pada diri saya sendirilah. Mula-mulanya bila tahu pandemik ni, saya seminggu lagi nak syuting sebenarnya. Pada awal pandemik ni, orang kata COVID ni kan. Awal saya nak syuting lah. Saya ingat saya untuk telemovie. Aktif lagi. Dia dah fokus dah usahawan tu. Sebab tawaran banyak. Orang memerlukan kita. Kau ingat aku siapa? Kan, selalu disebut-sebut. Banyak permintaan. Alhamdulillah lah. Masih orang kata nak perlukan kita punya khidmat kita semua kan. Jadi pengalamannya bila saya jadi pada diri saya lah. Saya tak pandang orang lain lah kan. Jadi pada diri saya, bila nak syuting seminggu lagi tu, jadinya pandemik ni jadi cancel everything. Batal semuanya, tak boleh nak syuting lah sebab kerajaan mengeluarkan orang kata tak boleh outdoor. SOP dia betul lah. Kami pun tak boleh juga. Boleh, memang tak boleh. Saya pernah pergi airport, kena tahan dengan polis apa semua kan. Saya bawa surat lah, surat memang dah ada. Macam pihak badan uniform pun polis bertanya dengan saya nak ke mana, dengan kata nak syuting ke sebab dia kenal kita kan. Jadi kita tak dibenarkan syuting apa semua sebab mungkin dia nak tahu kan, sebab kita memang outdoor syuting segala bagai memang tak boleh. Tak dibenarkan langsung.
Baru-baru ni baru kita boleh buat outdoor, sekarang indoor dah boleh buat dah, alhamdulillah. Memberi sedikit sebanyak memberi peluang kepada rakan-rakan selebriti saya di luar sana, orang kata cari rezeki kembali ke orang kata Kaca TV semula apa semua. Dan saya berita terbaiknya nak promote sikit. Berita saya terbaiknya baru selesai penggambaran untuk RTM. Terbaik promo untuk drama RTM, kisahnya jenayah cyber. Jenayah cyber jadi penjenayah ke jadi hero? Tak. Macam sekarang ni kita, sorry director saya kata. Dia mengenai macam scammer tau. Yang terjadi, diwar-warkan. Yang terjadi. Yang kena tipu berpuluh-puluh ribu Saya kena tipu oleh seorang perempuan yang cantik. Tapi kenyataannya dalam dunia realiti pernah kena tipu tak? Pernah. Serius? Saya pernah lah. Tapi itu based on script di mana alhamdulillah RTM mengeluarkan ataupun rancangan sebegitu rupa 26 episod di mana setiap episod lain-lain. Bahayanya TikTok, bahayanya scammer, bahayanya macam-macam mengenai media sosial kan? Media sosial. Dia ada part-part yang memang sangat best. Macam tu. Okey, kita berbalik kepada pandemik tadi. Kita dah cerita pasal shooting semua tadi kan. And then bila terjadi benda-benda macam tu, inisiatif saya tak ada duduk rumah diam je, tak ada. Saya bukan jenis duduk rumah diam tapi tak boleh keluar. Tapi tak boleh keluar. Kita tahu diri kita tak boleh keluar sebab macam dah orang kata duduk rumah je all the time, setiap masa, tak boleh ke mana-mana. And then shooting kita batal, cancel. And then saya selalu berkomunikasi dengan fans-fans saya melalui Facebook. Banyak buat live. Banyak buat live di Facebook. Sebab pada masa yang sama sebab saya menjalankan perniagaan. Macam itulah. And then yang keduanya, bila dah tahu tak boleh keluar syuting apa semua, inisiatif saya rasa macam apa perlu aku buat. Kan? Sebab orang saya tengok orang banyak kena buang kerja kan, banyak mengeluh, tak ada duit apa semua kan. Jadi rakan-rakan selebriti jangan cakaplah ada yang terkesan mungkin lebih teruk daripada itu. Dan rakan-rakan saya yang bukan selebriti yang saya kenal lama, dia kena buang kerja terus, memang tak boleh nak buat apa. Jadi ada yang bertanya dengan saya, Syed, engkau buat apa semasa fans pun tanya, peminat pun tanya, kawan-kawan pun tanya, apa yang kau buat selama kau tak syuting, tak boleh syuting, tak boleh apa semua kan. Sebab pada saya cakap dengan diri saya sendiri, bukan saya seorang je. Sebab saya kalau nak kesiankan diri saya kesiankan kawan-kawan saya, tapi kesiankan diri kau dulu. Maksudnya lah macam tu kan. Utamakan diri dulu, apa yang perlu buat. Kan? And then salah satunya terjadi kalau benda-benda yang macam ni in the future tapi tak minta. InsyaAllah jangan terjadi lagi. Supaya kita berdoakan supaya pandemik ini habis, tamat segala-galanya. Amin. Apa pun orang kata ujian yang berlaku, kita kena ada orang kata beringat-ingat dahulu. Contohnya pada saya, kita kena ada simpanan. Simpanan itu adalah penting. Daripada dulu ke memang ada simpanan? Yes. Sebelum terlibat dengan dunia seni ataupun macam mana? Selepas. Selepas. Sebab dulu kalau ada arwah abah saya, abah nak duit. Abah bagi. Bila kita dah bekerja ATM sendiri, kita dah bekerja sendiri ni, and then kita menyimpan. Kita menyimpan at least saya paling best pada saya inisiatif yang saya buatlah. Kalau ni tak kena tak tahulah, tapi pada saya menabung. Saya beli satu bas besar, kaca besar tu kan, menabung sehari RM1 pun tak ada masalah. Sehari RM1? Ya. Saya dah ada RM30,000. Konsisten. Bagi tahu RM30,000. Untuk berapa lama kena simpan tu bawah? Tak, dia macam ni. Kalau contoh saya syuting, saya isi minyak, saya pergi syuting ke apa kan, beli barang ke apa semua, duit RM3 masuk. Kadang tak RM1, kadang RM5 masuk. Kita gadaikan ke situ. Sebab hikmah dia besar. Cantik pula dia sebut bab hikmah. Betul. Hikmah dia besar. Sebab contohnya sebab saya bukanlah apa, saya tak merokok apa semua kan. Tadi Alhamdulillah. Maksudnya kita kalau merokok pun ada orang boleh simpan benda macam tu. Kalau yang tak merokok pun kita boleh simpan duit apa semua kan. Tapi jenis saya ada RM3, RM2 ke simpan dalam tabung. Sebab benda tu memang penting. Memang penting. Salah satunya mungkin kita nak beli barang dapur. Keduanya. Memanglah kita tak boleh keluar ke mana-mana kan. Pasal pandemik satu hal lagi kan. And then kita beli barang pun apa yang keperluan kita je. And then selebih tu kita simpan. Itu adalah inisiatif saya sendiri. Untuk menyimpan. And then walaupun tahu saya ni ada orang kata usaha apa tu, perniagaan saya sendiri, tapi saya tak sentuh benda-benda macam tu. Saya tak sentuh. Itu lain ya. Simpanan sendiri punya inisiatif. Itu orang kata walaupun kadang-kadang kita tak belajar pandai, ada belajar pandai, kita kena tahu manage kita punya kewangan. Tengah sangat-sangat pandemik macam ni, inisiatif seseorang itu.
Kalau contoh di kampung pula, contohnya di kampung mungkin dia boleh tanam pokok pisang. Contoh, macam saya orang kampung, tanam pokok pisang, rambutan, manggis, lansat, dan semua kan. Ada komen, orang Perak, betul lah. Mencuri buah durian orang. Contoh, orang betul lah. Jahat perangainya. And then, kat situ lain cerita. Bila di kampung ni senang, mungkin pucuk ubi ke, buah kelapa. Itu yang saya pernah alami. Setelah Ar-Rahmat saya pergi, saya jaga adik-adik saya, balik sekolah masak. Masak untuk diorang sebab itu pandai masak. Gitu kan. Masak lain kali boleh masak. Suasana di kampung tu kiranya lain, tapi di bandar di lain. Everything is money. Orang cakap semua duit. Semua duit. Jadi inisiatif apa yang perlu kita buat tengah-tengah pandemik ni, kena buang kerja apa semua, takkan tak ada langsung simpanan. Betul tak? Kita kerja apa sekalipun, kita mesti kena ada at least simpan lah duit. Simpanan untuk kita gunakan, mungkin kita buat modal untuk buat perniagaan apa saja. Tak semestinya perniagaan, tapi bila terjadinya pandemik begini, apa yang saya nampak daripada secara jujurnya, saya punya pendapat untuk semua yang menyaksikan ni, kebanyakan orang lebih kepada buat berniaga. Orang buka, at least buka media sosial mudah sekarang ni. Saya contoh jual cookies ke jagung ke apa segala-galanya lah kan. Itu adalah satu, orang kata, satu jalan yang terbaik. Tapi tak boleh juga sebab kita tengah pandemik masa tu, nak berniaga, nak keluar pun tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat masa tu sebenarnya? Pada belia-belia di luar sana, mungkin pada saya, apa pendapat saya yang perlu saya share kongsi pada semua. Menyimpan itu adalah sangat baik. Tengok dia pesan daripada awal lagi tadi dah, menyimpan. RM1 ke RM2 ke kan, tak ada masalah, simpan je. Yang penting ada simpanan tu. Tapi saya ada juga yang kata ni kan, wajar ke tak dia gunakan alasan pandemik COVID-19 ni menyebabkan dia jadi malas, tadi tak ada usaha. Dia macam, alamak saya dah terkesan, saya tak boleh buat apa-apa. Bagi pandangan saya macam inilah. Dia sebenarnya mungkin dia hanya tahu buat kerja tu je. Dan dia tak boleh nak buat benda lain. Mungkin dia hanya tahu pasal mekanik saja, contoh. Contoh dia hanya boleh buka skru, tayar, everything lah. Bila customer tak datang, pelanggan tak datang ke bengkel dia, terpaksa tutup. Aku hanya boleh buka tayar kereta, lain aku tak boleh buka. Bumbung rumah aku buka kan lain. Jadinya contoh kan. Contohlah kan. Jadi benda tu mungkin efek ataupun memberi kesan sepingan yang besar pada beliau. Mungkin beliau tak boleh tahu buat apa-apa lagi dah. Jadi aku hanya duduk rumah. Tak boleh buat apa. Tapi apa yang boleh dicadangkan bagi mereka-mereka yang rasa macam dah give up? Apa yang terbaik solusinya? Solusi. Okey. Sebenarnya pada saya, dengar. Sebenarnya pada saya, untuk orang-orang muda belia-belia ni, contohnya kalau pada saya, kita cuba orang kata buat investment yang boleh dipercayai. Tengok, kita cari investment bukan sembrono. Bukan sembrono, bukan scammer, bukan ditipu. Sekarang ni macam-macam kes ada. Saya tengok dekat orang kata berita daripada balai polis apa semua, macam-macam kes nak melibatkan kewangan, ambil duit orang ni macam-macam. Jadi pada saya, satu orang kata peluang ataupun inisiatif yang perlu kita buat di luar sana, bukan sekadar orang kata menghabiskan duit. Kadang duit tu kita boleh invest ke benda lain yang boleh mendatangkan keuntungan kepada diri kita sendiri. Tapi dengan cara yang betul lah. Tapi dengan membazir, no. Jangan sekarang masa-masa ni tak ada istilah membazir saya. Betul. Okey. Sekarang ni kita nak berehat seketika saya. Tak habis cakap yang tak ada. Kita ada segmen ketiga ya. Ada lagi. Ada lagi segmen ketujuh. Ketujuh tambah lagi dengan saya Ali dia. Okey. Penonton semua terus serta bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Stay tune.